Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita lihat unsur kejadian kita sebagai manusia ni ya. So di dalam surah Sad ayat 71 dan 72 Allah menceritakan penciptaan manusia kepada para malaikat, iaitu manusia ni dijadikan daripada tanah, iaitu bahagian luar kita ni, outer layer diri kita ni disebut oleh Allah di dalam Quran sebagai bashar min tin. Yang kedua, di dalam diri kita ini ada satu unsur yang lain yang disebut oleh Allah sebagai ruh. Ruh ini ditiup oleh Allah, ya. Min ruhi kata Allah. Dan di dalam ayat yang lain Allah sebut unsur yang ketiga, ya, kita ambil satu contoh, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Maknanya ada unsur yang ketiga yang kita panggil sebagai naf. Jadi kita kena faham diri kita ada tiga unsur. Unsur yang paling luar iaitu outer layer kita ni, iaitu bashar kita ni lah tertakluknya taklif syarak, di mana kita terikut dengan hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram. 5 hukum ni dalam taklif syarak. Jadi kalau kita buat apa yang Allah perintahkan dan tinggal apa yang Allah larang, itu dipanggil amalan yang soleh. Tetapi jika kita buat apa yang Allah larang dan tinggal apa yang Allah suruh, maka kita disebut sebagai orang yang fasik. Dan di dalam bahagian dalam kita ni, nafsu kita ni ada 10 unsur kebaikan yang digariskan dan ada 10 unsur kejahatan yang digariskan. Jadi unsur kebaikan iaitu sifat-sifat dalaman yang kita sebut sebagai sifat mahmudah. Sementara sifat dalaman yang membawa kepada kejahatan pula kita sebut sebagai sifat mazmumah. Jadi sama seperti bashar tadi ada taklif syarak dia, maka naf juga ada ketentuan yang dia perlu lakukan, dia perlu buat, iaitu meninggalkan yang mazmumah dan buat yang mahmudah. Dan roh ini dia kena bawa untuk zikir, mengingati Allah, roh itu. Jadi ada masanya kita zikir zahir, tetapi roh kita, qalbu kita itu tidak berzikir. Jadi bagaimana kita nak bawa roh kita itu berzikir supaya dia mendekat kepada Allah? Yang inilah kita sebut taqarruf. Jadi orang-orang yang sudah beramal dengan amalan yang soleh pada basyarnya, belum tentu dia juga soleh pada nafnya. Ya, ada kemungkinan dia beramal, memiliki ilmu di bahagian zahir, tapi di bahagian naf dia tidak berjaya membuang sifat-sifat mazmumah. Jadi yang terbit adalah sifat mazmumah. Jadi sifat mazmumah ini jika ada di dalam diri kita, maka naf ini dia punya takaran adalah akal, ya, otak kita, akal kita, fikiran kita. Jadi dia inilah yang akan berhujah benar dan salah. Jadi walaupun pada bashar tadi, pada zahir sudah ada kenyataan bertulis di mana yang benar dan di mana yang salah, tetapi naf inilah yang akan mentafsirkan apa yang persepsi benar dan salah pada diri seseorang itu. Jadi boleh jadi satu ayat yang sama, satu hadis yang sama akan ditafsir dengan cara berbeza yang kadang-kadang melanggar batas-batas tafsiran yang boleh diterima oleh syarak. Dia boleh melangkah kerana naf dia tadi masih mazmumah itu dominan mengatasi sifat mahmudah dia. Ada lagi satu faktor yang boleh mempengaruhi kita, iaitu sihir. Ya. Sihir juga mempengaruhi, menghidupkan, menyuburkan, boost kita punya sifat-sifat mazmumah, yang daripada terbitnya mazmumah yang tidak terkawal itu, dia akan mempengaruhi takaran fikir, penilaian kita, ya. Macam mana kita nak menentukan suatu itu benar dan satu itu salah. Jadi kita kena faham ada zahiriahnya, benar dan salah, dan ada batiniahnya. Jadi orang-orang yang mazmumah dia mengatasi lebih dominan daripada mahmudah, atau dia disihir, maka
mereka ini akan cenderung buat benda-benda yang salah, tetapi dia merasakan dia buat benda itu betul. Sebab persepsi dia melihat satu benda itu adalah berdasarkan persepsi naf dia yang ada mazmumah atau disihir tadi. Jadi dia melihat sesuatu itu berdasarkan kacamata dia. Ya, jadi belum tentu sesuatu itu benar, dapat dibawa benar oleh naf dia, boleh fikiran dia, sebab dia dipengaruhi oleh kedominan mazmumah dia tadi ataupun pengaruh sihir. Sihir boleh jadi sihir orang hantar kepada dia atau ilmu sihir yang dia miliki, yang dia dah menuntut, yang dia tak sedar ilmu itu adalah ilmu sihir, jadi boleh juga jadi. Jadi apa yang saya nak ceritakan adalah penting kita belajar ilmu zahiriah yang kita sebut sebagai ilmu syariat. Kita belajar ilmu tentang iman yang kita sebut usuluddin. Kita belajar tentang ilmu tasawuf, ya. Yang kita kata ilmu kepribadian, budi pekerti. Tetapi kita juga perlu belajar untuk kenal naf kita. Jadi kalau kita tidak kenal naf kita, maka persepsi penilaian zahiriah tadi adalah dipengaruhi oleh naf kita. Jadi inilah pentingnya kita juga di samping belajar ilmu zahiriah, belajar ilmu bagaimana nak mengawal, melembutkan, menzahirkan sifat-sifat mahmudah. Yang inilah yang kemahiran ahli-ahli sufi, ya, ahli-ahli tarikat antaranya, ya. Mungkin orang-orang lain juga mahir, tapi bidang ini adalah di bidang orang-orang tarikat. Maka mereka menyusun zikir-zikir tertentu berdasarkan sebagaimana doktor memberi ubat-ubatan untuk merawat penyakit fizikal basyar, maka ahli-ahli tarikat ini memberi formula remedi, zikir-zikir bagaimana untuk merawat naf dan mendekatkan roh tadi kepada Allah. Jadi timbul persoalan, macam-macam persoalan lah di zaman moden yang mempertikaikan kenapa perlu zikir ini, kenapa perlu zikir sana. Sebenarnya zikir itu adalah zikir yang memang ada di dalam hadis dan juga Quran. Cuma bagaimana dia diformulasikan, apa nak dilebihkan. Di sinilah menjadi remedi untuk merawat naf, supaya naf itu turun kepada nafsu yang Allah redha. Ya? Dan kita tidak boleh menganggap nafsu itu sebagai musuh, sebab nafsu itu adalah keperluan kita. Cuma kita mesti bawa dia kepada keredaan Allah, supaya nafsu ini tadi dapat membawa basyar kita zahirnya untuk amal-amal yang zahiriah tadi, yang kita panggil syariat itu dengan betul, dari segi sikap-sikap yang betul. Jadi betul pada zahirnya, betul pada nafsunya, maka kita dapat bawa roh kita takarruf dengan Allah, lebih mendekat dengan Allah. Jadi kalau zahir saja betul, naf ini gelong, ya, kita kata gelong, mazmumahnya lebih tinggi, maka roh ini tidak akan mendekat kepada Allah. Sebagaimana zahirnya kita ada, kita panggil hadas kecil dan hadas besar yang kita sebut junub, junub. Sama juga batin kita juga ada junub, yang ada hadasnya yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Walaupun amal ini betul, maka di sini ada junubnya. Maka kita kena belajar bagaimana untuk menghilangkan junub batin, supaya kita boleh roh kita itu dekat dengan Allah. Sebab kalau kita secara zahiriahnya kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu baru zahir, batin dia macam mana. Jadi ini adalah sedikit perkongsian dari saya untuk kita faham 3 unsur dalam diri kita. Adakah kita mahir dengan 3 unsur? Kalau unsur basyar ini anda mahir, itulah disebut ilmu fisiologi. Kalau anda mahir dengan ilmu tentang nafsu, tentang perasaan, dalam bahasa modernnya disebut psikologi, ya. Dan juga adalah term-term di kalangan orang-orang tarikat, orang-orang tasawuf, ya, orang sufi. Jadi kita kena faham 3 benda ini, kita kena bawa bersama
supaya kita mendekat diri kepada Allah. Jadi kalau tiga ni tidak sama, maka kita akan gelong. Dan sebagaimana zahir buat salah, orang mata kasar ini boleh nampak, oh dia buat maksiat, maka orang-orang yang tidak mahir dalam ilmu naf dan ilmu roh dia, jika dia melakukan kesalahan, maka orang-orang yang mahir dalam ilmu naf dan ilmu roh ini nampak dia juga nampak sebagaimana orang mata zahir tadi nampak orang buat maksiat. Maka orang yang mahir ini nampak maksiat batiniah pada pelaku-pelaku maksiat batin, ya. Pada naf dia itu masih ada mazmumah, roh dia tidak mendekat dengan Allah. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang berbeza. Samalah macam guru tajwid dapat melihat bacaan yang salah dari sudut tajwid. Samalah juga orang yang mahir di sudut ilmu ini. Ini disebut orang-orang yang arif dalam bidang itu, ya. Jadi sekian perkongsian saya. Jika dia membawa manfaat, maka manfaatkanlah. Jika dia kurang tepat atau kurang baik, maka ambillah penerangan-penerangan daripada orang-orang yang lebih mahir daripada saya. Sekian, terima kasih.